Silakan kita baca satu kali surah Al-Fatihah dan 3 kali surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والمنبع بالبلاغات والمهزن الأرض والسعادات والأندمي بمزار فصاحات محمد مصطفى صلوات اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله إلى آخر الآية صدق الله العظيم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua para jemaah yang hadir pada pagi ini insya-Allah. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kepada pihak Isar Travel yang mana anak syarikat Mak Tafiz Sulaimaniyah juga. Alhamdulillah dah 5 tahun beroperasi di Malaysia ni, yang base mereka di Turki. Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput saya salah seorang kata AKA Mutawif, walaupun kita bertugas di Mak Tafiz Sulaimaniyah, dan dalam masa yang sama juga kita membantu Hisar Travel untuk jadi Mutawif bawa grup. Alhamdulillah. Jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah mengumpulkan kita secara, mungkin kita rasa secara sengaja, mungkin kita sendiri yang tekan link tadi, tekan link Zoom yang dibagi, tak kisahlah daripada Abi mana-mana, daripada Ustaz mana-mana, kita seolah-olah seperti menekan link Zoom, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah tulis di Lauh Mahfuz, yang mana pada 23 hari bulan 9 tahun 2023 pada pukul 10.37 sama-sama kita berkumpul di Alam Maya ni, dan insya-Allah sama-sama kita akan mendengarkan sedikit sebanyak berkenaan dengan keutamaan umrah. Mungkin kursus nama yang nama program kita pada hari ini kursus umrah. Tapi bila disebut kursus umrah tu, kita memang tak ada
bukannya sejam, bukan 2 jam, sekurang-kurangnya dekat 3 jam. Sebab apa? Dia ada teknikal, dia ada apa nama, fadilat-fadilat dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan cuba sebaik mungkin untuk membincangkan tentang fadilat dan apakah kepentingan seorang individu untuk pergi untuk menunaikan umrah. InsyaAllah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menasibkan, memberikan saya daya untuk menyampaikan apa yang sepatutnya saya nak sampaikan pada hari ini, dan juga semoga Allah SWT memberikan pendengaran yang baik kepada semua pendengar kita pada hari ini. Dan insya-Allah selepas selesai sahaja program kita pada pagi ini, sama-sama kita semua dinasibkan untuk beramal secara istiqamah dengan apa yang kita dengarkan, insya-Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang umrah, tadi waktu dalam mukadimah tadi saya ada bacakan satu ayat berkenaan dengan haji dan umrah yang berbunyi A'udzubillah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah, maksudnya sempurnakanlah haji dan umrah untuk siapa? Lillahi ta'ala, untuk lillah, untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi perkenalan sebelum kita nak masuk dengan lebih dalam lagi ni, sebelum kita nak masuk lebih dalam perbincangan kita pada hari ini, elok kita untuk mengenali, bertaaruf dengan dengan apa itu ibadah umrah. Dan dalam konteks umrah ni ada yang tempat itu adalah tempat yang akan dipergi itu adalah Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Insya-Allah tentang Madinatul Munawwarah akan diterangkan oleh Abi Rahmat, salah seorang mutawif Yusar Travel juga. Dia akan dilakukan ceramah berkenaan tu di di MTS Shah Alam pada Rabu malam Khamis, malam Maulidur Rasul. Pada pagi ini kita lebih kepada Makkahul Mukarramah. Apa sahaja yang ada pada dalamnya, apakah sejarah-sejarah, apakah fadilat-fadilatnya, insya-Allah sama-sama kita bincangkan dengan lebih baik. Seperti semua tahu, tak kenal maka tak cinta. Jadi untuk nak mewujudkan elektrik, maksud Turki tu, sebuah elektrik, nak mewujudkan satu orang kata cinta kepada sesuatu perkara, bermula dengan perkenalan, bermula dengan taruh. Saya ayah ibu kat sini, tuan-tuan dan puan, sebelum bernikah semuanya telah melalui fasa ta'aruf. Jadi dari ta'aruf telah kenal siapakah si dia, siapakah yang akan menjadi pemilik jantung hati. Jadi semuanya bermula dengan ta'aruf. Jadi insya-Allah pada malam ni kita berta'aruf dulu dengan apakah itu umrah dan Makkahul Mukarramah, insya-Allah. Umrah umrah adalah ibadah adalah ibadah yang wajib menurut mazhab Syafi'i. Okey, stop dulu. Wajib apabila kita melakukan umrah yang pertama. Sekali dalam seumur hidup melakukan umrah adalah wajib bagi orang yang mampu, bagi orang yang berkemampuan, selama mana anak ataupun keluarga di rumah mempunyai nafkahnya cukup, semuanya cukup dan ada duit lebih. Contoh sekarang 7, 8,000, 9,000 untuk pergi umrah. Sekiranya ada duit lebih itu, maka jatuhlah wajib ke atas seseorang individu untuk melakukan umrah. Okey. Jadi bagaimanakah umrah ini? Bagaimanakah rukun umrah? Jadi rukun umrah, macam saya cakap tadi, kita tak masuk ke dalam teknikal, kita tak masuk ke dalam kaifiat sangat. Kita masuk kita hanya bahaskan sedikit daripada rukun dan fadilat ini. Insya-Allah sama-sama kita boleh buat persediaan. Mungkin ada yang join program kita pada pagi ini adalah orang yang sebulan lagi nak pergi umrah.
dan ataupun ada yang target habis saya nak pergi tahun depan insya-Allah bulan 8, ataupun sekarang ni ikut kalau tabungan umrah saya ni insya-Allah 2 tahun lagi ataupun tahun depan, awal tahun depan insya-Allah, semoga Allah kabulkan niat dan usaha yang telah dibuat sampai ke hari ini, dan semoga Allah menasibkan kita semua untuk pergi ke umrah sekali lagi. Dan program hari ini adalah untuk umum, adalah untuk persediaan kita untuk kita mengenali dan membangkitkan lagi rasa cinta kita yang membuak-buak untuk menunaikan umrah. Aku nak pergi umrah, aku nak pergi umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Insya-Allah kalimah tu kita akan sebut sama-sama dekat Makkahul Mukarramah di Masjidil Haram insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, rukun umrah tadi yang disebut, yang pertama adalah rukun umrah yang pertama adalah niat. Okey, niat. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga sa'i, yang keempat adalah tahallul, dan yang kelima adalah tartib. Maksudnya melakukan semua keempat-empat rukun tadi itu secara tertib. Kalau nak diperhatikan, rukun umrah adalah ibadah yang termudah untuk kita lakukan. Mungkin sampai hari ini kita mendengarkan tentang sunnah-sunnah umrah, tentang tata cara melakukan umrah, kena buat tu, kena buat ni. Kat sana tidak kena ada buku, nak kena baca ni sekian. Aduh, umrah aku ni jadi ke tak? Umrah aku ni diterima Allah ke tak? Ataupun macam mana ni nak jadi, kelang kabut. First sekali, apa yang kita perlu faham tentang ibadah umrah ni? Ibadah umrah adalah adalah ibadah fi'li. Hanya badan saja yang bergerak, mulut tak ada. Maksudnya bacaan yang ada daripada awal, daripada kita niat umrah sampailah kita tahallul, itu semua adalah sunnah. Yang pertama sekali niat menggunakan hati. Cuma sunnah disebut dengan mulut, niat umrah. Dan seterusnya tawaf kita buat 7 pusingan. Ya, di antara di antara Hajarul Aswad, kita mula dengan Hajarul Aswad sampai ke rukun Iraki sampai ke rukun Syam ada bacaannya, rukun Syami sampai ke rukun Yamani ada bacaan-bacaannya. Jadi banyak bacaan sepatutnya yang boleh kita baca, semua itu adalah sunnah. So jangan risau. So first kali kena pandang umrah adalah mudah, aku pasti boleh buat insya-Allah. Pasang niat kuat-kuat, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita semua dinasibkan. Yang dah pergi dapat pergi sekali lagi. Pergi sekali lagi. Insya-Allah. Tentang dalam di Makkahul Mukarramah. Di Makkahul Mukarramah ada yang dinamakan Ka'batul Mu'azzamah. Saya nak sarankan tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu yang berada dekat dalam berada dalam Zoom, dalam sohbat ceramah kita pada pagi ini, mula hari ini tanamkan niat untuk bila sebut tentang satu syiar Islam, bila sebut sesuatu yang mulia dalam Islam, kita tambahkan dengan pujian. Contohnya, bila kita sebut Kaabah, kita sebut Kaabah aja. Kita tak sebut Kaabah aja, kita sebut Ka'batul Mu'azzamah. Bila kita sebut Mekah, kita sebut apa? Makkahul Mukarramah. Bila kita sebut Madinah, kita sebut apa? Madinatul Munawwarah. Jadi insya-Allah, bila kita sebut surah dalam Al-Quran, surah Ikhlas, Ikhlasus Syarif, ikhlas yang mulia, surah ikhlas yang mulia. InsyaAllah, mana yang kita dapat tahu, mana yang kita ada ilmu tentang macam mana nak memuliakan satu perkara itu, kita muliakan. InsyaAllah, semoga kita semua menjadi orang yang sentiasa memuliakan semua syiar Islam, semuanya alamat-alamat Islam yang ada yang kita tahu. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sebut tadi tentang Ka'batul Mu'azzamah. Dari mananya datang? Ka'batul Mu'azzamah adalah dibina Ka'batul Mu'azzamah. Sebelum tu Ka'bah daripada nama dalam Quran disebut Al-Bakkah. Apakah Al-Bakkah itu? Bakkah dari perkataan menangis. Kalau bahasa Arabnya, kalau nak diterjemahkan bahasa Melayu, menangis. Kenapa dinamakan menangis? Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, ada yang dah pergi umrah, ada yang belum pergi. Ketahuilah sesungguhnya apabila kita masuk saja, bila tawaf
dah cakap, kita dah standby, okay, semua kumpul luar Masjidil Haram. Okey, sekarang ni semua jalan sama-sama masuk dalam Masjidil Haram. Apa yang nak baca tu dibacakan, dan semuanya berada dalam mata semuanya berada dekat lantai. Semua mata fokus ke lantai, tak pandang depan. Jadi hanya ikut orang depan saja lalu jalan macam mana. Jadi akan turun naik eskalator ataupun turun tangga, masuk dalam Masjidil Haram, dan sampai sahaja di mutawaf akan sebut, okay, semua boleh angkat muka masing-masing dan tengok Kaabah. Waktu tu terlerailah semua air mata jantan yang ada. Yang jantan tu terlerai, yang mak-mak memang dah biasa nangis dah. Mana yang hati keras pun semuanya akan nangis. Allah SWT memberikan satu kuasa kepada Ka'batul Mu'azzamah tadi. Apabila orang melihat Ka'batul Mu'azzamah, semuanya akan luluh hati, mengingatkan dosa-dosa yang lalu. Ya Allah, aku datang kepada Engkau, aku datang untuk Engkau, aku serahkan diri aku untuk Engkau, keampunlah segala dosa yang ada, Ya Allah. Jadi dekat situ semua doa yang kita sebut ni insya-Allah dikabulkan Allah SWT. Ada yang kedua, sampai sahaja di Madinatul Munawwarah, mutawaf akan bawa sama-sama sambil jalan tu baca surah Yasin. Sama-sama jalan menuju ke pada mana betul Hadrah, Kubah Hijau. Apa nama, Kubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bawah ada makam Nabi, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahaja berdekatan dengan Kubah Hijau tu, sama-sama semua menadah tangan dan merintih, mengharapkan Rasulullah SAW terima kita sebagai tetamunya, dan seterusnya menjadi wasilah antara doa kita dengan Allah SWT, supaya dikabulkan Allah SWT, membangkitkan, membuat-buatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan dan Allah sekalian, banyak kita kalau nak sembang ni, masuk ni dia berlarutan tu sampai keluar ke bab lain. Jadi insya-Allah ke depan saya ni dah ada dah ada tajuk-tajuk yang perlu disampaikan. InsyaAllah tak lari daripada apa yang kita nak bahaskan pada hari ini tentang pembinaan Kaabah tadi. Seperti semua yang sedia maklum, Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke muka bumi ini, lalu baginda beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala 300 tahun. Ada riwayat yang terlebih, ada yang kurang. Jadi selama 300 tahun Nabi Adam alaihi salam beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta ampun atas kesalahan yang telah dilakukan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selama 300 tahun Nabi Adam alaihissalam berada di atas bumi. Nabi Adam alaihissalam diturunkan di Bukit Judi di Sri Lanka, dan Siti Hawa, isteri Siti Hawa diturunkan di di Jeddah. Semua familiar dengan perkataan Jeddah. Jadi Jeddah tu sekarang adalah ibu negara kepada Arab Saudi. Jadi di Jeddah, kalau semua perasan, perkataan Jeddah tu asal daripada mana? Jeddah tu asal dari perkataan Jeddatun, yang maksudnya apa? Nenek. Maksudnya adalah nenek. Jadi Jeddah tu nama asal tu apa? Diberikan nama Jeddah atas menghormati Sayyidatina Hawa. Sayyidatina Hawa, sebabkan dia diturunkan di sana dan dimakamkan juga di Jeddah. Okey, kita teruskan. Dah lama Nabi Adam AS berdoa, Ya Allah, aku di syurga mendengarkan tasbih, tahmid, tahlilnya para malaikat mengelilingi bertawaf di Baitul Ma'mur, di Arash, bahkan di Baitul Izzah. Semuanya berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membuat tawaf. Aku rindu dengan suasana tu, ya Allah, kata Nabi Adam alaihissalam. Aku rindu dengan suasana. Jadi sesiapa yang pernah tawaf, sesiapa
yang pernah pergi ke Mekah, yang telah buat 7 kali tawaf, tak kisahlah berapa kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali, apa nama, memang akan ada rasa rindu, akan rasa, ya Allah, bila nak pergi lagi, bila nak pergi lagi. Kalau ada duit ni, insya-Allah nak pergi lagi. Ada duit, insya-Allah nak pergi lagi. Dan semua dia rasakan itu. Sama juga yang dirasakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Bila dengar saja apa nama perkataan ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya apa nama di apa nama kau dirikanlah Baitullah di atas muka bumi, tempat untuk Nabi Adam alaihissalam mendirikan Ka'batul Muazzamah itu tadi adalah tempat yang ditunjukkan oleh Jibril alaihissalam. Tentang pembinaan Kaabah, tentang pembinaan Ka'batul Muazzamah ini adalah banyak riwayat. Sampai sekarang ni pembinaan ataupun renovation, takdilat yang dilakukan di sesi Miriam, tentang ada 11 kali tentang pembinaan Kaabah. Mula adalah para malaikat, khususnya Nabi Adam alaihissalam, dan seterusnya sampailah sekarang ni. Yang terakhir adalah apa nama yang terakhir adalah Kerajaan Arab Saudi waktu zaman apa nama jadi 11 kali lah, banyak tadilat, banyak renovation sampai sekarang pun. Kalau ada yang ada dah pergi yang mana tahun 2020 lain, tahun 2010 lain, tahun 2000 yang sekarang 2023 lain. Jadi banyak pembinaan. Cuma pengubah yang terbesar tu adalah selama 11 kali. Yang kecil-kecil banyak kali. Okey. Tentang pembinaan Kaabah adalah sekian, dan seterusnya setelah beberapa tahun selepas itu, Kaabah mulai Kaabah mulai perlu dibina kembali oleh Ibrahim alaihissalam. Kaabah perlu dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Macam mana kisahnya? Okey, tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, seperti semua yang sedia maklum, di Ka'batul di Masjidil Haram ada yang dinamakan Hajarul Aswad, ada yang dinamakan air Zamzam, ada air yang dinamakan air Zamzam, dan di sana juga ada Mas'a, tempat untuk semua para jemaah umrah, para jemaah haji melakukan sa'i di sana. Daripada manakah datangnya ibadah ni? Alright. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu anak selama 80 tahun. Dah berkahwin selama 80 tahun, tak ada anak. Tapi Allah SWT mengurniakan seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam, iaitu Nabi Allah SWT juga, dengan isterinya Siti Hajar. Isteri yang pertama adalah Siti Sarah, yang kedua adalah Siti Hajar. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam bila dah mempunyai anak dengan isteri yang keduanya, iaitu Siti Hajar, nak tak nak isteri pertama Siti Sarah itu tadi rasa cemburu sebabkan Siti Sarah adalah wanita mulia Allah Subhanahu Wa Taala, dua mulia. Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam daripada Palestin sampai ke Mekah tadi selama jaraknya lebih kurang 1,300 km daripada Palestin ke Mekah. Jadi sampai saja, bawa saja Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail yang masih baby lagi, dan isterinya Siti Hajar, sampai saja di tempat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila sampai saja dibekalkan dengan sedikit makanan dan sedikit air. Bila dah sampai saja Nabi Ibrahim alaihissalam pergi, Siti Hajar pun pegang kain Nabi Ibrahim alaihissalam, tak nak lepaskan. Bayangkan dalam keadaan waktu tengah hari terik, tempat memang tak ada satu pun tumbuh-tumbuhan, dan tempat yang tak ada setitik air pun tak ada. Di tempat itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan anak dan isterinya di situ. Kalau ikutkan logik, apakah ini? Tapi ibrahnya adalah taat. Sebagai seorang hamba,
apakah yang perlu dilakukan adalah taat kepada Allah SWT. Nah, kisah ini perlu disampaikan oleh kepada semua orang, biar semua orang tahu tentang apakah yang dimaksudkan dengan taat itu. Adakah dengan mengikut saja apa yang diperintahkan, tak cukup begitu. Jadi kisah-kisah inilah yang membantu kita untuk memahami lebih dalam apakah itu erti taat. Bila dah dipegang sahaja kain Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza, Allahu amaraka bihadza. Adakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan engkau untuk berbuat sedemikian? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sikit je dia punya jawapan, na'am, ya betul. Lalu apa yang Siti Hajar lalu apa Siti Hajar buat? Dilepaskan, sekiranya Allah perintahkan sedemikian, maka hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi penolongku, kata Siti Hajar alaihissalam. Masya-Allah. Jadi bila kita tengok di sini, benda ni pun pada perkara yang sama juga terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana Raja Namrud ingin mencampakkan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam lautan api yang telah diciptakannya sendiri, dibuatkannya sendiri. Ketika dilemparkan sahaja Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika berada di udara itu, datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Ibrahim, Allah memerintahkan aku datang kepada engkau dan menolong apa sahaja yang kau nak, aku akan buat, kata Jibril alaihissalam. Namun apa yang Nabi Ibrahim alaihissalam cakap kat sini, wahai Jibril, Allah SWT tahu tak keadaan aku ni kat sini? Kata Jibril alaihissalam, ya betul, Allah tahu kau sedang dicampakkan. Kalau begitulah, kau jangan masuk campur urusan kasih dan kekasihnya. Kau jangan masuk jangan masuk campur urusan di antara dua kekasih, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Allah SWT. Allahu Akbar. Jadi kita dengar, jadi bila kita dah tahu je Allah SWT sentiasa berada di kita, apa pun yang akan datang semuanya ada hikmah dan Allah SWT pasti akan selamatkan. Jadi Allah bila disebut saja begitu dalam Quran, qulna ya narukuni baradan wa salaman ala Ibrahim. Qulna, kami telah berkata, ya nar kuni bardan wa salaman, jadilah engkau sejuk dan selamat. Sekiranya kat situ ada perkataan bardan sahaja, tak ada perkataan salaman iaitu selamat, maka sejuk bekulah Nabi Ibrahim alaihissalam di situ. Tapi Allah SWT menyertakan perkataan salaman, sejuk yang dapat menyelamatkan ke atas siapa? Ala Ibrahim, ke atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama juga waktu nak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, sama juga perkataan yang sama. Jadi kisah yang kita mengambil Nabi Ibrahim alaihissalam ni adalah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung balik tadi, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tadi, bila dah sampai saja, bila dah Siti Hajar cakap saja, cukuplah Allah sebagai penolongku, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun pergi dari situ dan cakap, askantum min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah meninggalkan daripada sebahagian anakku, min zurriyati, di mana biwadin ghairi dhi zar'in, aku telah meninggalkan mereka di satu lembah yang tak ada satu pun tumbuh-tumbuhan di situ. Inda baitikal muharram. Jadi di situ Nabi Ibrahim alaihissalam serahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita pun ada anak, mungkin dari sini banyak parents yang join nak hantar anak ke Turki, dekat airport lagi dah start nak keluar kereta dah start dah syahadu air mula dah start tak bercakap, tahan tangisan yang ada. Salah anak yang nak belajar luar negeri, tapi padahal kita dah tahu dah, contoh dekat MTS, semuanya dah tahu dah
dekat Turki nanti semuanya dah dijaga, semuanya dah disponsor, semuanya makan minum makan cukup, pelajaran semua daripada pagi sampai malam, waktu pikniknya, waktu cutinya, semua tu kita dah tahu, dah dengar daripada orang-orang semua, gambar pun dah ada dah. Cumanya kita tetap sedih. Apakah Nabi Ibrahim AS pun adalah seorang manusia. Beliau baginda adalah seorang manusia yang mana kita semua pun adalah seorang manusia. Perasaan yang sama pun akan ada dekat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi begitu berat baginda meninggalkan isteri dan anaknya di lembah yang kering yang tidak ada apa, tapi semuanya ada hikmah. Bila turun sahaja wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada satu pun yang dapat mensia-siakannya. Lepas tu selepas bekalan makanan dan air Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam mulai habis, Siti Hajar alaihissalam meninggalkan anaknya di situ, di satu tempat, dan Siti Hajar alaihissalam seorang ibu yang kuat. Sebab dia dalam pada berdoa kepada Allah SWT, tak cukup dengan doa. Ya, iman ada, usaha pun kena ada. Iman, usaha kena ada. Önce çalışmak, sonra doa dinin esası, kata Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan Qaddasallahu Sirral Aziz. Kabul olunur ancak çalışanın duası. Apa kata Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan Qudusya Sirruh, sebelum apa-apa usaha dulu, lepas tu baru doa. Ketahuilah sesungguhnya doa orang yang berusaha lah yang akan dikabulkan, kata Syekh Sulaiman. Jadi di situ Siti Hajar pergi ke Bukit Safa, pergi ke Bukit Marwah selama 7 kali berbolak-balik. Yang mana sekarang ni tempat itu dinamakan Mas'ah, tempat untuk melakukan sa'i. Pada umat Nabi Muhammad SAW sampai sekarang semuanya melakukan sa'i berkat daripada apa yang telah dilakukan oleh Siti Hajar itu tadi. Jadi dari situlah mulanya sa'i. Jadi bila sa'i itu sa'i ni antara ibadah, adalah antara rukun rukun umrah yang agak berat sikit, sebab dia perjalanan dia agak jauh dan ada naik turun bukit. Cumanya tawaf ke sa'i ke, dua-dua, kalau ada yang uzur ke apa, di situ pihak kerajaan Arab Saudi telah sediakan telah sediakan skuter elektrik, ada motor elektrik, ada tingkat 3, tingkat 2 landai. So tak ada bukit kat situ pun senang untuk melakukan sa'i. Jadi macam-macam, alhamdulillah sekarang kemudahan dah ada. Tapi yang paling seronok tu kalau ada yang masih tenaga yang muda-muda, memang tak boleh lah ke atas. Yang muda-muda memang kat bawah, yang ada tenaga yang masih berkemampuan. Biasa orang buat sa'i dekat bahagian bawah. Jadi ada buat sama-sama, ada naik bukit sikit ke ujung, turun bukit. Jadi semua kita boleh nampak ada kesan Bukit Safa dan Bukit Marwah di sana. Jadi selepas saja 7 kali pusingan antara Safa dan Marwah, Siti Hajar alaihissalam nampak Jibril alaihissalam berada di hujung kaki Nabi Ismail alaihissalam. Lalu Nabi Ismail alaihissalam hentakkan kaki di tanah, lalu keluarlah sumur, lalu keluarlah telaga Zamzam. Keluarlah air dekat situ, dan Siti Hajar alaihissalam sebut apa? Zamzam. Zamzam bukan bahasa Arab kan? Zamzam daripada bahasa Ibrani. Zamzam adalah bahasa Ibrani, maksudnya apa? Bila dah banyak air ni, sayang. Air kat padang pasir tu sayang. Kalau dah terkeluar mengalir macam tak dapat dikumpulkan, jadi sayang. Bila cakap macam tu, Siti Hajar kata apa? Zamzam. Dur, maksudnya berhenti, ataupun makna yang lainnya adalah berkumpullah, jangan terlerai, jangan mengalir tanpa kami dapat menadahnya. Kalau nama bahasa Melayu lah macam tu. Jadi disebabkan itulah nama telaga air yang keluar hasil daripada hentakan kaki Nabi Ismail AS tu dinamakan Zamzam. Jadi Zamzam Zamzam adalah air yang bukan air seperti air mineral biasa, bukan seperti air putih yang biasa. Zamzam adalah apabila seseorang meminum air tersebut dalam keadaan dia berniat untuk sesuatu, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan
niat seseorang yang minum air zam-zam tu tadi. Jadi kita diajarkan selepas meminum air zam-zam, diajarkan doa sekalian. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan ilman wasi'a wa rizqan halalan thayyibah wa shifaan min da'in wa shifaan min da'in wa saqamin. Jadi doa tersebut kita baca sama-sama, kita baca selepas saja selesai meminum air zam-zam. Okey. Okey, jadi dari situ terjadilah di Mekah tu Mukarramah, sebab kita nak kenal Mekah ni tadi. Daripada awal kita sebut kita nak bertaaruf dengan Mekah, kita nak bertaaruf dengan Kaabah, kita nak bertaaruf dengan semua benda yang ada dekat situ, semua syiar, semua benda yang mulia di sana. Dan dari situlah insya-Allah sama-sama Allah SWT memberikan rasa cinta dan yang membuat pada kita supaya kita semua dapat sama-sama berusaha dan dapat pergi ke sana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita air zam-zam setakat itu. Lalu datanglah kaum Jurhum, adalah kaum yang pertama yang menempati di bumi Mekah tu tadi. Jadi di situ mulalah banyak kaum yang datang. Jadi sampai sekarang ni Mekah adalah satu tempat yang orang datang untuk berdagang. Zaman dulu datang untuk berdagang sebab apa? Ramai penduduknya di sana. Dan air zam-zam mengalir sampai hari ini. Jadi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan isterinya di sana, setelah beberapa tahun, setelah Nabi Ismail alaihissalam berkahwin dengan salah seorang daripada penduduk Mekah itu tadi, datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam ke Mekah Mukarramah dan seruan Allah Subhanahu Wa Taala pun datang. Ini pembinaan tentang pembinaan Kaabah. Wa ahidna ista'iz billah wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifin wal 'akifin wa ruk'is sujud. Wa ahidna, lalu kami memerintahkan kepada wahidna ila Ibrahim wa Ismail, kami memerintahkan kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Memerintahkan apa? An tahhira baitiya, memerintahkan supaya membersihkan Baitullah, membersihkan. Jadi kat sini perkataannya membersihkan sebab apa? Sebelum telah pun dibina oleh para malaikat, telah pun dibina oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam hanya membina kembali. Jadi perkataan itu pakai perkataan tahirah, membersihkan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam membina Kaabah Al-Mu'azzamah dengan anak tercintanya Nabi Ismail alaihissalam di sana. Untuk siapa? Baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'i sujud. Untuk orang semua bertawaf di situ. Seperti para malaikat. Para malaikat buat buat tawaf di Baitul Ma'mur. Semuanya bacaan adalah sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi daripada jadi kita pun disunatkan membuat perkara yang sama. Cumanya di antara tu ada doa-doa yang ditausiahkan oleh para ulama. InsyaAllah nanti kalau ada yang nak pergi umrah, bila kita buat program manasik umrah, insyaAllah kita akan buat lebih detail, 2 jam 3 jam pakai kain ihram dan sebagainya, macam mana cara nak niat, tak takut dam, apakah syarat-syarat, apakah syarat, pantang larang ihram. Kalau langgar pantang larang tu nanti kena dam, kena macam-macam lah. Jadi itu insyaAllah dengan nak pergi umrah nanti sama-sama kita boleh buat program manasik umrah. Okey. Jadi pembinaan binalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam Ka'batul Mu'azzamah. Di situ di Ka'batul Mu'azzamah. Okey. Jadi untuk kita lebih mendalam lagi di bahagian sini, di bahagian, jadi para jemaah akan memula tawaf di
yang sejajar, barisan yang sejajar dengan Hajarul Aswad, iaitu kat situ ada barisan, ada warna hijau kat situ, garisan hijau, dan apa nama, sumur ataupun telaga Zamzam pun berada lebih kurang 14 meter, 14 meter setengah daripada Hajarul Aswad. Jadi di antara tu, di antara Hajarul Aswad dengan apa nama, sumur Zamzam, telaga Zamzam tu tadi, apa nama, diriwayatkan lebih 70, bahkan ada riwayat yang lain lebih 99 Nabi Allah telah dimakamkan di situ. Nabi Allah telah dimakamkan di situ. Jadi nak kata tempat ni sangat mulia, dah lah memang Kaabah dekat situ. Lepas tu bawah tanahnya pula mulia disebabkan dimakamkan apa nama, di situ terdapat para Nabi Allah, para Aulia Allah. Sini sekarang ni bila disebutkan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila disebutkan tentang wali Allah, bila disebut tentang Nabi Allah, kenapa penting kita sebagai seorang manusia yang biasa, yang hina, yang macam-macam lah, kenapa penting untuk kita mengenali mereka? Kenapa penting untuk kita di sana nanti kita akan jumpa para sahabat punya makam, insya-Allah di Madinatul Munawwarah, ada Sayyidina Uthman bin Affan, ada apa nama, anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beribu para sahabat di sana. Beribu para sahabat di Makkahul Mukarramah, Jannatul Baqi ada, Jannatul Mualla ada. Jadi kenapa pentingnya? Dalam kitab Nafahat karangan Mulla Jami, dalam kitab Nafahat karangan Mulla Jami, di situ diterangkan, dan apa nama, hadis syarif, di situ telah dinukilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, mafhumnya, di hari kiamat nanti, datanglah seorang yang muflis di hadapan Allah SWT. Bayangkan, bila seorang muslim dah tidak ada amal sedikit pun, tinggal selai sepinggang sahaja, tak ada apa pun penyebab untuk beliau dimasukkan ke dalam syurga Allah. Jadi bila dah muflis, bila tak ada sebab untuk masuk ke syurga, jawapannya adalah masuk ke api neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi bila ada perkara, Allah SWT tanya, wahai fulan, kau kenal tak seorang alim di tempat sekian? Kata Allah SWT, ini diterangkan dalam hadis syarif. Lepas tu apa nama, seorang tu dia kata apa? Ya, saya kenal. Rasulullah kata apa? Sesungguhnya aku memasukkan kau ke dalam syurga dengan kehormatan, dengan kehormatan si alim fulan tu tadi. Jadi pentingnya bila apa nama, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang adalah bersama dengan apa yang mereka cintai. Jadi yang pertama sekali ke atas muka bumi ni yang kita perlu cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya para warisnya, para waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para aulia Allah, para alim ulama yang dekat, yang bukan menyesatkan, adalah yang sekarang ni ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah dengan mencintai mereka, kita semua mendapatkan syafaat daripada mereka di padang mahsyar nanti, insyaAllah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi di antara Hajarul Aswad dengan telaga Zamzam, dengan telaga Zamzam tu tadi, ada 70 ataupun 90 para nabi yang telah dimakamkan di situ. Sebelah Hajarul Aswad ada yang dinamakan Multazam, iaitu pintu, apa nama, di antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah dinamakan Multazam. Apakah yang dimaksudkan dengan Multazam? Multazam maksudnya apa nama, mendekatkan diri, maksudnya melekat, lebih kurang macam tu. Saya minta maaf sangat kalau ada kekurangan bahasa Melayu. Jadi kat situ maksudnya sekian. Kalau semuanya boleh nampak, semuanya orang yang berada di Multazam semuanya mendekatkan diri, tangan, badan, muka mereka ke Multazam. Doa yang dilakukan di antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah, iaitu namanya Multazam, adalah doa yang antara doa yang paling mustajab yang dilakukan di Mekah. Adalah berada kat Mekah ni. Okey, sudah tak dah tanah haram, masukkan ke Masjidil Haram. Dekat dalam Masjidil Haram dah dapat satu tingkatan yang mustajab doanya.
Selepas tu dekat Mataf tempat orang buat tawaf lagi. Dekat dalam Mataf tu dekat Multazam. Jadi bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat fadilat ataupun sebab untuk doa tu diijabah. Doa itu dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi insya-Allah semoga kita semua dapat pergi ke sana dan melakukan ibadah doa-doa dengan sempurna insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, dan sebelah Kaabahul Muazzamah semua perasan ada bentuk U dekat situ. Dekat itu dinamakan Hatim ataupun nama lainnya disebut Hijri Ismail. Di situ dinamakan Hijri Ismail. Kenapa? Di bawah itu adalah tempat pemakaman Nabi Ismail alaihissalam. Jadi di situ uh, apa nama dulu sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam membuat Kaabahul Muazzamah, ketika membuat pembinaan Kaabahul Muazzamah, ada kekurangan batu, ada kekurangan bahan pembinaan. Jadi disebabkan itu Hatim ataupun Hijri Ismail berada dekat dua bangunan Kaabah. Tapi secara yang sebenarnya adalah Hijri Ismail itu berada dalam Kaabah. Jadi siapa yang bersolat dekat dalam Hijri Ismail, maka dia dikira solat dalam Kaabah. Jadi itulah, lepas solat biasanya, selepas solat fardu, selepas solat lepas solat fardu tak kisahlah 5 waktu tu bila imam bagi salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada dua tempat yang orang biasa serbu, yang paling banyak orang serbu. Memang semua orang serbu Kaabah, cuma dua tempat yang paling banyak dia serbu. Yang pertama adalah Hajarul Aswad. Dari salam dia kadang tak bagi salam ke belah kiri, tak bagi dah. Sebab apa bagi salam pertama? Yang belah kiri sunat. Bagi salam pertama dia terus bangun sap menuju ke Hajarul Aswad ataupun masuk ke dalam Hijri Ismail untuk menunaikan 2 rakaat solat. Menunaikan 2 solat 2 rakaat. Jadi di situ. Cumanya apa yang saya nak tekan dekat sini, bukan semua Hijri Ismail tu dikira dalam Kaabahul Muazzamah. Yang betul-betul diberitahu adalah 2/3 daripada Hijri Ismail. 2/3 dia masuk daripada Kaabah ni. Kalau dibahagikan 3, 2/3 tu adalah dalam Kaabah. Yang 1/3 lagi tu bukan dikira dalam Kaabahul Muazzamah. Jadi insya-Allah di situ pun semoga kita semua dapat menunaikan solat 2 rakaat pun jadilah. Kalau dapat banyak, alhamdulillah. Dapat solat 2 rakaat pun jadi, insya-Allah di sana adalah satu tempat yang mustajab. Dan sepatutnya di sebelah kiri Hajarul Aswad, kalau dalam gambar semua tengok sebelah kiri Hajarul Aswad, atas dia patutnya ada pancur emas yang dinamakan mizab. Mizab. Jadi mizab tu pada zaman Sultan Murad Han diberi diubah menjadi, daripada kayu biasa diubah menjadi pancur yang dibuat daripada perak dan disaluti oleh emas. Kalau sekarang ni boleh tengok, ataupun ada hisar hikmah yang minggu lepas, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, tiap-tiap minggu pihak Hisar Travel akan ada share pada semua kenalan, semua para jemaah umrah ataupun semua kenalan Hisar, ada yang dinamakan Hisar Hikmah. Jadi setiap hari Isnin tu mereka ada sampaikan, insya-Allah dari situ kita boleh belajar sedikit. Dia punya info tak banyak, sikit je, tapi insya-Allah itu cukup untuk meningkatkan ilmu kita tentang Haramain, tentang Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, insya-Allah. Jadi ada yang dinamakan mizab, pancur emas. Jadi di situ kata Uthman bin Affan radhiyallahu an, siapa yang solat di bawah pancur emas tu tadi, maka dia sama seperti solat di dalam syurga. Sama seperti dia solat di dalam syurga. Jadi itu pun satu satu keutamaan, satu fadilat yang, ya Allah, kalaulah aku dapat solat dekat bawah pancur emas, kalaulah aku dapat solat berdekatan dengan Kaabah, macam-macam. Jadi kat sini 1001 punya fadilat semuanya ada dekat Kaabah. Jadi barang siapa yang ada duit, barang siapa yang ada kemampuan, ada kebolehan untuk pergi ke sana dan tak pergi, Allah, nasibnya terlalu
terlalu rugi. Apa nama, pergi ke umrah ni saya dekat Turki alhamdulillah 5 tahun, dan di sana uh, kita selalu diberikan seminar, diberi kursus tentang diberikan kursus tentang umrah daripada Hisa Travel dekat sana, daripada di sana dipanggil Hisa Turis. Untuk makluman semua, Hisa Turis daripada 1993 lagi, dekat 30 tahun telah ditubuhkan. Jadi apa nama, mereka telah berikan kepada pelajar seminar-seminar berkenaan dengan umrah. Jadi di situ kata Mutawif itu tadi, kata Abi itu tadi, saya ada apa nama, saya ada jemaah yang apa ni, saya ada jemaah umrah yang menceritakan satu perkara ni. Dia kata apa? Jemaah umrah tu kata, Abi, saya duit tak ada. Saya nak pergi sangat umrah, tapi duit tak ada. Kata Abi tu apa? Kamu isap rokok ke tak? Dia bisa, saya isap rokok. Okey, kalau macam tu macam ni kita buat. Kalau kamu betul-betul, kalau kamu betul-betul apa nama, uh, niat, betul pasang niat untuk nak pergi ke umrah, duit yang kamu pakai untuk beli rokok tu kamu simpan. Duit yang kamu pakai untuk beli rokok tu kamu simpan. InsyaAllah ada antara kita tak ada yang soal rokok lah. Cumanya kalau ada perkara-perkara yang lain yang tak sepatutnya kita buat, kita boleh ambil ibrah daripada kisah ni. Lepas tu dia kata dah kumpul dekat tak lama, setahun ataupun setahun setengah. Dia kumpul, Abi alhamdulillah saya buat apa yang Abi cakap hari tu dengan niat saya yang buat untuk pergi umrah. Saya dah kumpul duit yang saya nak pakai sehari. Kalau saya beli rokok RM10, RM10 tu saya simpan tepi, dan alhamdulillah sekarang saya dapat kumpul apa nama, duit yang boleh menanggung kos umrah saya. Jadi dekat sini, Allahu Akbar. Jadi dekat sini dua dapat, satu rokok dapat tinggal, yang kedua dapat pergi umrah, dua dalam satu. Jadi kat sini yang paling penting sekali adalah niat. Lepas niat, lepas tu datangnya usaha. InsyaAllah bila niat kuat, Allah SWT kabulkan, Allah akan panggil untuk menjadi tetamunya. Rasulullah akan panggil untuk menjadi tetamunya. Cumanya kita ni tinggal dekat sini. Kita ni plan kita macam mana, usaha kita macam mana, itu yang paling penting. Di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Saya doakan semua yang join program kita pada hari ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan, kesempatan, kemampuan untuk melakukan umrah dalam masa terdekat, insya-Allah. Kita sambung apa nama, tentang perkara-perkara yang kita nak bahaskan di Makkahul Mukarramah. Cumanya Abi Akil ada 5 minit lagi, tinggal 5 minit lagi. Kalau ikutkan banyak lagi perkara, ada yang Hudaybiyah, ada Arafah, ada Mina, ada apa nama, Jannatul Mualla, ada Masjidul Jin, ada Jabal Kubais, banyak lagi yang kita nak terangkan sebanyak. Tapi insya-Allah kita ambil satu perkara lagi saya cuba ambil, dan saya cuba terangkan kepada ayah, ibu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah. Satu lagi insya-Allah, lepas kita terangkan satu ni, saya boleh serahkan program kepada Abi Akil. Tuan-tuan dan puan-puan dan Allah sekalian, di Makkahul Mukarramah ada yang satu namanya dinamakan Hudaybiyah, tempat yang dinamakan Hudaybiyah. Apakah peristiwa yang berada di Hudaybiyah? Yang ni pun saya banyak sampaikan kepada pelajar, pada kenalan yang mana saya rasa boleh sampaikan. Sebab apa? Dari sini, macam kisah Siti Hajar tadi adalah berkenaan dengan taat, berkenaan dengan kita yakin dengan apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya ada keberkatan, semuanya ada hikmahnya. Jadi setelah tahun keempat hijrah, Rasulullah SAW pergi ke Madinatul waktu hijrah, Nabi Muhammad SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinatul Munawwarah. Sama juga macam Nabi Adam AS merindukan
suara para malaikat 70,000 para malaikat bertawaf di Baitul Ma'mur, sama juga dengan Nabi Ibrahim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merindukan suasana untuk bertawaf, untuk mengerjakan umrah di di Makkahul Mukarramah. Dah 4 tahun dalam Makkah Mukarramah, tempat beliau lahir, tempat baginda membesar di situ. Jadi bila dah pindah di Madinatul Munawwarah, tak nak sebagai seorang manusia akan rindu, akan terngiang-ngiang, terfikir-fikir. Jadi datanglah Allah SWT memperlihatkan dalam mimpi Rasulullah SAW bahawa beliau dan para sahabat menunaikan umrah di Makkahul Mukarramah. Jadi pada keesokan harinya Nabi Muhammad SAW kumpulkan semua para sahabat, kumpulkan sebahagian besar para sahabat untuk sama-sama melakukan umrah. Jadi di sana, bila dah niat untuk melakukan umrah tu, sampai saja di miqat, mereka memakai kain ihram sampai saja. Lepas tu setelah berdekatan, mereka berjalan berdekatan dengan Masjidil Haram, Ka'batul Mu'azzamah, ada yang tempat dinamakan Hudaibiyah. Jadi di situ sebabkan Mekah ni masih lagi dikuasai oleh para kafir Quraisy, masih lagi dijajah oleh orang musyrik. Jadi orang Islam tak senang-senang untuk masuk, tak boleh masuk senang-senang, kena minta izin, kena ada visa dulu boleh masuk. Jadi Nabi Muhammad SAW menghantarkan para sahabatnya, seorang ini Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa dihantarkan beliau? Disebabkan beliau adalah pakar perunding, adalah antara yang paling pakar lagi berunding dengan tak kisahlah dengan mana-mana, dengan para kafir, dengan orang yang bengis, dengan orang yang lembut. Memang Uthman bin Affan seorang yang pakar perunding. Jadi dia hantar Uthman bin Affan ke kafir Quraisy untuk berbincang tentang permasalahan yang umat Islam sekarang telah datang untuk melakukan umrah, macam mana boleh ke tidak dan sebagainya, untuk memberitahu tentang perkara itu. Lepas tu datanglah khabar kepada kaum muslimin bahawa Uthman bin Affan telah dibunuh oleh kafir Quraisy. Lalu yang paling lantang sekali adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Yang paling lantang sekali Umar Al-Khattab adalah yang paling bengang sekali tentang perkara ini. Lalu mereka pun berbai'ah di Hudaibiyah tu tadi, untuk berbai'ahlah untuk nak melindung ataupun menjaga maruah umat Islam pada ketika itu. Lalu bila dengar sahaja yang para muslimin, bila kafir Quraisy dengar sahaja para muslimin telah berbai'ah, telah berbuat bai'ah sekian, lalu dihantar Suhail bin Amr. Suhail bin Amr pun adalah seorang wakil kafir Quraisy yang mana beliau adalah seorang yang pandai berunding, mukanya handsome, kacak. Jadi yang dengar kata-katanya adalah seorang pakar syair juga. Bila dengar saja, bila orang bila kita susah nak percaya seorang ni, memang susah nak percaya. Tapi contoh, satu khabar disampaikan kepada orang A, itu memang tidak dapat dipercayai. Tapi bila sesuatu yang sama keluar daripada mulut Suhail bin Amr, semua orang boleh percaya dengan seyakin-yakinnya. Jadi dihantar Suhail bin Amr berjumpa dengan para kaum muslimin di Hudaibiyah untuk nak melakukan perjanjian Hudaibiyah. Jadi perjanjian damai lah sekiranya, tak nak ada kekecohan, kekacauan di situ. Lepas tu dia hantar dan beritahu bahawa Uthman bin Affan sebenarnya tidak dibunuh, masih lagi selamat. Yang pertama. Yang kedua, perjanjian yang diberi adalah
para pihak umat Islam pada ketika itu dilarang untuk melakukan umrah. Boleh melakukan umrah setelah tahun yang berikutnya. Pada tahun yang mereka datang tu tidak benar dibenarkan melakukan umrah. Jadi lagilah hak muslimin berjalan jauh lebih 200 kilometer lebih daripada daripada Madinatul Munawwarah masuk ke Makkah Mukarramah, dah berjalan kaki ni dalam keadaan berihram ni tadi, dah sampai-sampai tak boleh pula nak buat umrah. Dah pertama, yang kedua pihak di antara dua pihak perlu melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Dan yang kedua, sekiranya tahun-tahun berikutnya pihak Muslim nak datang untuk melakukan umrah, maka tidak boleh membawa sebarang senjata. Tak boleh membawa sebarang senjata. Sekiranya bawa senjata, perlulah berada dalam sarungnya. Kalau bawa pedang, perlu berada dalam sarungnya. Dan yang keempat, sekiranya orang Madinah nak masuk ke Makkahul Mukarramah, bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, bila seseorang masuk Islam di Makkahul Mukarramah, maka orang yang masuk Islam ke Mukarramah tak boleh pergi ke Madinah. Akan tetapi, sekiranya orang musyrik yang masuk Islam di Madinah boleh datang ke Makkahul Mukarramah. Jadi bila dengar ni seolah-olah macam berat sebelah. Semuanya berpihak kepada kafir Quraisy. Jadi Umar Al-Khattab pun, Sayyidina Umar Al-Khattab memang menentang sehabis-habis mungkin perkara ni. Lepas tu bila cakap Rasulullah, ini bukannya satu perjanjian, perjanjian ini adalah semua berpihak kepada kafir Quraisy. Adakah kita boleh terima, wahai Rasulullah? Lepas tu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang, wahai Umar, apa sahaja yang datang daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah wahyu. Semua ingat perkataan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sekiranya tidaklah yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selain daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukannya perkara yang kosong-kosong, bukannya perkara yang sia-sia. Jadi bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setuju sahaja dengan perjanjian itu, ada hikmahnya. Dari situ kata Sayyidina Umar, wallahi wahai Abu Bakar, wallahi aku bersumpah selepas ini aku tidak akan menentang lagi apa-apa yang aku tidak akan menentang apa yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila selesai saja perjanjian Hudaybiyah, lalu mereka balik. Mereka pulang dengan keadaan terlalu berat. Dah sampai ke sini, dah masuk ihram. Lepas tu sebabkan tak boleh masuk ke kawasan Kaabah, jadi apa yang mereka kena buat? Mereka kena bertahallul. Mereka cukur rambut mereka sampai ada riwayat mengatakan waktu cukur tu sampai berdarah. Punyalah geram dengan apa yang telah dibuat oleh kafir Quraisy. Dah jalan beratus kilometer jalan kaki dalam keadaan panas, dalam keadaan berihram, disuruh pulangnya. Mereka pulang dalam keadaan sedih, tapi mereka tetap taat. Sekiranya itu datang kepada Rasulullah SAW, maka kami taat. Sami'na wa ata'na 'ala ar-ra'si wal 'ain. Kami taat, kami dengar dan kami taat, kata para sahabat. Bila pulang sahaja mereka daripada Hudaybiyah itu tadi, maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan futuhat, kami telah memberikan kejayaan kepada umat Islam ketika itu. Kejayaan yang bagaimana? Inna fatahna laka fatham mubina. Kejayaan yang
nyata, kejayaan yang hakiki, kejayaan yang sebenar kepada umat umat Islam ketika itu. Kenapa? Sebab taatnya mereka, sebabkan mereka menyerahkan diri mereka seluruhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah SWT berikan kejayaan. Sampai sekarang kita semua boleh buat umrah dengan tenang. Sampai sekarang kita semua boleh buat haji dengan tenang. Berkat para sahabat ketika itu 1400 tahun dulu. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita tak kisahlah dengan travel mana-mana, dapat pergi dengan tenang. Ada yang bisa turisnya, dia bisa bisa umrahnya, pelbagai cara kita pergi. Alhamdulillah. InsyaAllah saya akhirkan tazkirah ataupun sedikit perkongsian pada pagi ini dengan suratul Fatihah. Semoga Allah SWT memberikan Allah SWT memberikan keupayaan dan keistiqomahan kepada kita untuk sentiasa mencintai Rasulullah SAW, mencintai sahabat Nabi Muhammad SAW, mencintai seluruh yang ada, semua syiar Islam yang berada di Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, insya-Allah. Dan semoga kita semua dikurniakan umrah, boleh pergi umrah secepatnya dan boleh balik dengan sihat, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Abi Syakawi yang disebutkan daripada awal tadi, yang merupakan Ketua Harian Pelajar MTS Malaysia. Masih ramai yang tak tahu sebenarnya apa kena-mengena Hisa Travel dengan Mak Tafiz Sulaimaniyah ni sendirilah. Jadi pada kesempatan ini saya nak kongsikan kepada semua sedikit pengenalan berkaitan Hisa Travel. Apa kaitan dengan Mak Tafiz Sulaimaniyah, dan juga kita akan bagi tahulah beberapa sedikit info berkaitan dengan pakej-pakej umrah yang kita tawarkan. Jadi Hisa Travel Malaysia ni dengan Mak Tafiz Sulaimaniyah tak ada yang beza pun, cukup kerana Hisa Travel adalah merupakan anak syarikat yang ditubuhkan untuk membantu Mak Tafiz Sulaimaniyah, yang di mana 100% keuntungan Hisa Travel akan diberikan sepenuhnya kepada Mak Tafiz Sulaimaniyah. Yang di mana kita semua maklum, kedai kebanyakannya pun maklum bahawa pelajar-pelajar yang pergi dengan Mak Tafiz Sulaimaniyah ni, bila pergi ke Turki menyambungkan pelajaran mereka ke Turki, mereka akan ditanggung sepenuhnya, fully sponsored. Dan dari mana datangnya fully sponsored? Daripada syarikat-syarikat yang ditawarkan oleh yang ditubuhkan oleh Mak Tafiz Sulaimaniyah sendiri. Dan di antaranya adalah Hisa Travel dan beberapa syarikat lain lagi kita dekat Turki lah. So Hisa Travel Malaysia ni dekat sini kita buat umrah. Yang pertama sekali khususnya adalah umrah, kemudian umrah ziarah Turki, umrah ziarah-ziarah lain, dan juga kita buat ziarah Turki sahaja pun kita ada juga buat. Dan kita pun ada road-tax dan insurans. Macam saya cakapkan pada awal tadi, kita buat semuanya adalah untuk Mak Tafiz Sulaimaniyah. Di mana tahun sebelum ni kita apa yang kita dapatkan hasil daripada keuntungan tu kita bahagi kepada semua asrama-asrama kita kat Malaysia. Okay, bagi yang maklum, kita ada 18 cawangan MTS di seluruh Malaysia. Jadi keuntungan tu kita bagi pada semua, kita bagi pada semua asrama, tapi sekarang ni kita tengah fokuskan semua keuntungan kita bagi pada salah satu projek kita, iaitu MTS Putrajaya. Okay. MTS Putrajaya memerlukan kos yang sangat tinggi. Kenapa? Dia dekat kawasan yang sungguh strategik. Jadi bila mana kita dapat buka satu MTS Putrajaya, insya-Allah itu merupakan satu kejayaan terbesar jugalah untuk Mak Tafiz Sulaimaniyah sendiri. Jadi kita mengalukan sebesar-besarnya bagi semua yang berminat untuk buat umrah, untuk buat road tax, insurans kereta dengan Hisa Travel, kerana ini semua akan membantu juga para pelajar kita. Dan alhamdulillah baru-baru ni minggu ni lah, hari Selasa, hari Rabu silap malam, kita baru punya grup pertama untuk season yang ke 1445 Hijriah ni.
dah berangkat ke umrah. Kita panggil umrah September lah. 25 orang berangkat. Alhamdulillah mereka transit dulu di Sharjah. Kemudian mereka buat Dubai Tour. Semasa transit tu kita providekan Dubai Tour. Dan sekarang ni mereka semua dekat Madinah Al-Munawwarah. Mungkin antara semua ni memang maklumlah, ada nampak video, ada nampak kita buat status dan sebagainya, kita pun kongsikan. Dan insyaAllah kita pun membuka peluang. Di antaranya kita akan ada package November dengan Disember. Sebelum saya pergi ke seterusnya, kita ada soalan, MTS Putrajaya dah buka ke? Belum lagi buka, masih dalam proses. Sekarang ni dalam masa setahun ni kita tengah proses untuk dapatkan surat-surat secara rasmi dan sebagainya. Kita buka dekat Malaysia, setakat yang asrama kita buat sendiri adalah pertama dekat Alostar, MTS kita kat Alostar, Kampung Gerigis. Itu MTS yang pertama kita buat. Yang lain semua merupakan asrama wakaf dan juga ada bangunan yang kita sewa untuk kita tempatkan para pelajar kita. Dan untuk Putrajaya ini merupakan antara, macam saya cakap awal tadi, antara projek terbesar kita. Okay. Dia masih dalam proses untuk dapatkan tukar nama dan sebagainya, dan itu memerlukan kos yang tinggi. Jadi kita kumpulkan zakat dan sebagainya juga untuk projek tu. Dan masa sama macam saya cakap tadi, kita keuntungan yang dapat daripada Hisab Travel pun akan membantu untuk MTS Putrajaya tu. Dan insyaAllah bila mana MTS Putrajaya dah siap, ia akan menjadi HQ utama untuk MTS Malaysia dan akan menempatkan para pelajar putera kita, insyaAllah. Kemudian kita ada package November dan juga package Disember, yang paling terdekat lah saya boleh katakan. Secara detailnya, package November dengan Disember ni sama je, harga dia sama, hotel dia sama, airlines dia semua sama. Yang bezakan saya boleh katakan kat sini tarikh dan kita punya mutawif sajalah. Ada untuk package November, saya rasa semua maklum, yang akan menjadi mutawif utama adalah Abi Rahmat yang merupakan mudir MTS Kajang, MTS HQ sendiri. Kemudian pembantu dia adalah Abi Aminuddin yang daripada MTS Kelantan, Sungai Tupat. Kemudian kita ada package umrah Disember. Umrah November ni mereka akan berangkat 19 November dan akan balik pada 29 November. Untuk package Disember pula, diorang akan berangkat 1 Disember dan pulang pada 10 Disember. Dan untuk mutawif bulan Disember, kita punya penceramah kita tadi, Abi Syakawi, yang akan menjadi mutawif utama. Kemudian pembantu mutawif dia, insyaAllah saya sendiri akan pergi jika tiada halangan. Jadi kita membuka peluang seluas-luasnya jika ada yang berminat untuk pergi umrah dengan kita. Keunikan kita dengan syarikat-syarikat lain adalah di mana pergi dengan kita menyumbang untuk mahligai MTS, menyumbang untuk mahligai para pelajar tahfiz kita. Kita pergi, kita buat ibadah kat sana, kita mendapat pahala di sana. Dan sama kita mengumpulkan pahala-pahala kita membuat pahala jariah. Pahala yang berterusan, bila mana MTS Putrajaya tu dan MTS projek-projek MTS yang lain terbina, para pelajar akan duduk selama mana MTS tu berterusan, selama mana ada pelajar yang menjejakkan kaki mereka membacakan Quran dalam bangunan tu, dalam mahligai tu, insyaAllah pahala kita pun akan sentiasa berterusan. Itu tujuan utama kita. Jadi saya mengajak sepenuhnya, seluas-luasnya, membuka seluas-luasnya peluang untuk semua dapat pergi bersama-sama umrah, membuat ibadah umrah. Juga tertarik untuk saya kongsikan sama mana saya jaga bahagian umrah ni. Orang yang membuat ibadah umrah sebenarnya adalah bukan orang yang berduit. Tapi orang yang membuat ibadah umrah ni adalah orang yang diberikan, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjejakkan kaki ke sana. Ada yang duit banyak, tapi dia kata bukan sekarang lagi umrah, tak terfikir lagi. Tapi dia boleh pergi travel negara-negara ni. Saya tak kata itu adalah satu masalah. Tapi bila mana kita tak meletakkan prioriti utama kita, niat utama kita untuk membuat ibadah umrah, jadi kita terfikirlah kat mana lagi kita nak laburkan duit kita, kat mana lagi kita nak infakkan duit kita yang akan menjadi saham akhirat kita. Jadi insyaAllah jika tiada halangan, bagi yang berkemampuan, bagi yang dah pasal niat, insyaAllah semoga Allah SWT panggil kita semua bersama-sama, termasuk saya sendiri, termasuk siapa pula yang dalam ni dapat menjejakkan kaki ke tanah suci Allah Subhanahu Wa Taala, dapat menziarahi kota suci Madinah Al-Munawwarah. Okay. Ada tak buat ziarah ke Masjid Al-Aqsa? InsyaAllah tahun depan kita ada plan bulan 1 untuk kita buat ziarah Aqsa, yang merupakan package pertama untuk daripada Malaysia sendirilah.
Kita Visa Travel ni kita punya HQ dekat Istanbul dah 30 tahun lebih, dan alhamdulillah HQ kita kat Istanbul dah mendapat 2 kali reward daripada Turkish Airlines membawa jemaah paling banyak daripada Turki ke menunaikan ibadah umrah. Dan diorang dah buat ziarah Aqsa banyak kali, dan untuk Malaysia insya-Allah tahun depan iaitu bulan Januari kita cadang untuk buat umrah ziarah Aqsa, dan jika ada package lain pun kita akan wawarkanlah. Buat masa ni yang ada kita ada package November dan juga package Disember kita. Ada sebarang soalan lagi, mungkin kalau ada sebarang soalan kita boleh kongsikan. Nombor kontak untuk Rotex State Insurance boleh, nanti kita akan sharekan juga. Jika memang masuk daripada grup kita akan sharekan. Juga tadi Abi Syakawi ada kongsikan yang kita setiap minggu kita buat Hisar Hikmah. Alhamdulillah Hisar Hikmah ni merupakan salah satu usaha baru kita, usaha baru Hisar Travel sendiri untuk menyampaikan ilmu-ilmu, untuk menyampaikan maklumat yang jarang ataupun mungkin tak pernah lagi kita dengar. Dan saya sendiri daripada bahagian Hisar, ada yang antara maklumat tu saya tak pernah dengar langsung dan disampaikan oleh daripada abi-abi kita juga, dan mempunyai sumber yang jelas lah. Dan di antaranya menarik untuk kita kongsikan, sebelum ni kita pernah kongsikan laleh, rahsia di sebalik sekuntum bunga tulip. Okay. Saya kongsikan bersama kat sini insya-Allah. Tulip dalam bahasa Turki adalah laleh. Okay. Laleh dalam bahasa Arab lam alif lam ha. Kalau kita bukan bahasa Arab, bahasa Jawi lah, tulisan Jawi dia. Kemudian kenapa bunga tulip ni menjadi simbol bagi pemerintahan Osmaniyah yang dulu. Kita dekat Malaysia kita dekat Malaysia bunga raya, betul tak? Jadi kenapa kerajaan Osmaniyah yang menjadi salah satu kerajaan Islam yang paling lama memerintah, atas sewaktu pemerintahan dia memegang 2/3 dunia. Memerintah 2/3 dunia di bawah pemerintahan dia. 600 tahun pemerintahan. Kenapa dia punya simbol keagamaan hanyalah sekuntum tulip. Menarik untuk kongsikan, macam saya sebutkan tadi, laleh dalam bahasa Turki bila kita tukar kepada bahasa Jawi, lam alif lam ha. Dan bila mana terbalikkan dua huruf yang pertama, iaitu lam alif tu kita terbalikkan alif lam, akan menjadi alif lam lam ha. Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa keagungan, yang membawa simbol ketauhidan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam pemerintahan Osmaniyah. Perkara itu saya tak pernah tahu dan dikongsikan oleh salah satu abi kita menunjukkan sumber daripada mana. Dan itu merupakan ilmu baru untuk saya sendiri, ilmu baru untuk semua para pembaca. Jadi insya-Allah setiap hari Isnin kita akan kongsikan Hisar Hikmah. Kemudian setiap Rabu kita akan kongsikan info-info, maklumat-maklumat berkaitan Rotex State Insurance. Okay, jadi mungkin semua boleh tengok dekat kita ada kongsikan juga link Instagram, Facebook, YouTube dan sebagainya. Kita kongsikan video-video. Jika ada yang tertarik berkaitan Hisar Hikmah, boleh dapatkan video daripada situ. Jika tertarik berkaitan Rotex State Insurance pun kita ada dekat bahagian kita punya laman web itulah, insya-Allah. Jadi ada sebarang soalan lain lagi jika yang ingin ditanyakan. InsyaAllah grup yang kita baru pergi, macam saya maklumkan tadi juga, grup yang kita baru pergi September ni, mereka sedang membuat ibadah menziarahi Rasulullah. Hari ni mungkin ada semua juga pernah nampak kan, kita boleh tengok juga dekat YouTube kita kongsikan para jemaah kita betapa gembiranya mereka disambut ketika sampai di Hotel Madinah. Mereka disambut dengan bunga ros, disambut dengan kek dan sebagainya. Jadi tujuan kita adalah untuk semua buat umrah dengan kita adalah pergi dengan gembira, balik pun dengan penuh ilmu di dada, insya-Allah. Untuk umrah Januari dan Februari 2024 ada tarikh Abi. Untuk Januari dengan Februari kita rancangan adalah umrah ziarah Aqsa dan juga umrah ziarah Turki. Tapi buat masa ni kita belum keluarkan package lagi. Jadi insya-Allah as kita dah keluarkan package, kita akan maklumkan kita akan sebarkan ke laman web kita di boleh tengok jomumrah.net, ataupun kita akan kongsikan package-package kita di WhatsApp, kemudian kita akan kongsikan di status dan sebagainya, insya-Allah.
Jika ada sebarang soalan juga berkaitan dengan umrah, tak semestinya mesej saya ataupun mesej yang berkenaan kena pergi umrah, tidak. Boleh saja nak tanya pasal hukum. Abi kalau dekat sana bila pergi umrah macam-macam ni berapa kena? Contoh pergi ke sana dah kita dah masuk niat ihram, kemudian kita terlanggar salah satu syarat dia, kita terlanggar salah satu pantang larang dia, berapa dam kena bayar? Contohnya kita tengah buat tawaf, membunuh binatang secara sengaja ataupun tidak sengaja perlu membayar dam, perlu membayar denda. Tengah buat tawaf, kat sana banyak cengkerik. Tentu ada satu cengkerik dekat bawah, kita terpijak. Berapa kena bayar dam? Mahal ke tak? Jadi untuk soalan-soalan macam itu pun boleh ditanyakan, tak ada masalah. Kita terbuka setiap masa untuk menjawab soalan-soalan yang ditujukan kepada kita, insya-Allah. Abi, anak-anak pelajar yang menuju Turki akan cuti panjang. Adakah ibu ayah boleh buat semua untuk tunaikan umrah pada Januari itu? Abi dah sebuah pulang kembali ke Istanbul. Berkaitan itu, setakat ni kita tak pernah buat lagi umrah, jadi mana pelajar-pelajar dekat Istanbul pun join sekali sebab kat sana ada halimah pelajar sana sendiri, dan waktu tu pun mereka ada cuti tapi cuti mereka tak panjang dan juga mereka ada periksa waktu tu. Jadi kalau waktu dia timing dia kena, mungkin kita boleh tanyakan ke halimah pelajar sana, tapi kalau timing dia kena waktu periksa kat sana, waktu sebab memang ada sebelum cuti pelajar tu akan ada periksa untuk sem pertama. Jadi apa-apa semua akan ditanyakan dululah, akan dimaklum ke pihak sana dan akan perlu dibincangkan. Habis akan datang akan lagi sesi perkongsian macam ni, perkongsian tentang tempat-tempat yang akan supaya untuk menambahkan lagi ilmu dan keinginan untuk pergi, insya-Allah. InsyaAllah macam tadi Abisha kami maklumkan, sekarang ni kita buat satu sesi perkongsian berkaitan umrah, persiapan diri kita daripada fizikal dan maknawi kita, dan juga berkaitan dengan Kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian insyaAllah pada 8 Oktober nanti yang akan dihostkan, akan disampaikan oleh Abi Rahmat yang merupakan Mutawif bulan November, juga akan menceritakan tentang Kota Suci Madinah Al-Munawwarah, manfaat menziarahi Raudhah Mutahharah, menziarahi makamnya Rasulullah SAW, para sahabat di sana, memahami perjuangan-perjuangan mereka pun akan kita kongsikan. Jadi ini pun saya katakan 1.0 lah, kita punya khusus umrah online. Dan insyaAllah untuk Maulidur Rasul, sempena Maulidur Rasul nanti kita akan bawakan Abi Rahmat, juga kita akan maklumkan, kita kongsikan program-program macam ni pada tuan puan semua, insyaAllah. Jadi kan cuti paling panjang, Januari kan cuti paling panjang, betul tak Abi? Januari cuti paling panjang tak juga. Januari cuti dia untuk dekat pelajar dekat Turki, kita panggil ombestatil. Diorang ada ombestatil, dia panggil istilah diorang. Itu kita panggil cuti musim salji lah. Tapi cuti dia dalam masa 10 hari. Untuk buat umrah tu sebenarnya cukup, tapi untuk persiapan mereka dan sebagainya, saya tak boleh nak jaminkan. Sebab apa, itu semua kita kena refer ke Istanbul. Cuti yang paling panjang adalah cuti Raya Aidilfitri dalam hampir ke 2 minggu, 2 ke 3 minggu macam tu, insyaAllah. Jadi insyaAllah nanti jika ada program-program macam ni lagi, saya harap tuan puan semua dapat sama-sama sekali lagi turut serta, dapat sama-sama kita manfaatkan. Saya yakin tuan puan semua tadi ambil note, dengar sebaik-baiknya untuk tak apa yang bisa kami sampaikan. Dan insyaAllah saya harap juga tuan puan semua boleh subscribe kita punya semua kita laman web, kita punya YouTube dan sebagainya. Kita boleh tengok perjalanan-perjalanan umrah yang boleh meyakinkan kita untuk pergi umrah. Untuk jemaah muslimah perlu ada mahram ke? Untuk dalam mazhab Syafi'i, muslimah jika ada kawan, muslimah ni dia pergi seorang, tak ada mahram, tapi dalam sama dia ada kawan yang lain lebih daripada 3 orang, maksudnya perlu lagi 2 kawan, dia boleh pergi. Jika tak ada, dia perlu pergi dengan mahram dia. Jadi bila jemaah kita ada kat sini pun memang kita semua dah macam kawan, kita akan buat kursus umrah. Dan insyaAllah lepas ni bila kita buat kursus umrah, kita bercadang untuk lepas habis kursus umrah kita buat praktikal, kemudian kita akan buat tahlil dekat tempat tu juga. Dan insyaAllah bila jemaah semua dah makin kenal, jadi itu boleh kita katakan kawan dan mereka pun boleh pergi umrah sama-sama, insyaAllah. Untuk pergi umrah secara DIY kan umrah DIY, pergi sendiri je. Jadi syarat tu perlu ikutlah, iaitu jemaah muslimah dia perlu pergi lebih daripada 3 orang, 3 muslimah, ataupun perlu pergi dengan mahram dia.
sebelum tu saya lupa nak kenalkan diri saya Abi Akil. Yang sebelum ni balik daripada Turki, Istanbul Turki tahun lepas. Kemudian setahun berkhidmat dekat MTS Meru, salah satu cawangan kita dekat Meru, menjaga grup Tafiz separuh tahun, kemudian separuh tahun lagi menjaga grup Pratafiz, dan tahun ni saya ditugaskan di bahagian Hisa Travel yang menjaga bahagian operasi umrah dan Islamic Culture Tour. Jadi jika ada yang berminat nak pergi umrah ataupun jika ada yang nak berminat pergi ziarah Turki, pergi secara private ke pergi secara bergrup ke, memang akan maklum daripada saya. Jadi kira ini salam perkenalan lah daripada saya. Dan juga tadi kalau tuan-puan semua sempat, pada awal program kita tadi kita ada bacaan ayat suci Al-Quran oleh Abi Haris yang menjaga bahagian insurans dan road tax. Memang siapa pun akan berhubung dengan dia. Itulah dia. Jadi insyaAllah lepas ni pun kita akan buat program-program macam ni, program di mana semua dapat sama manfaatkan ilmu-ilmu, semua dapat manfaatkan, dapat menambahkan niat kita, menguatkan niat kita untuk pergi ziarah ke kota suci, kota-kota suci yang termuka Al-Mukarramah Madinah Al-Munawwarah, dan insyaAllah kita pergi kiblat pertama kita, ke kota kiblat pertama kita iaitu Masjid Al-Aqsa. InsyaAllah kita akan maklumkan sekali lagi pada tuan-tuan semua. Jadi jika tidak ada apa-apa lagi soalan, jika tidak ada apa-apa lagi soalan, insyaAllah kita habiskan majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah subhanakallah. Dengan lillahi ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih sekali lagi tuan-puan semua kerana sama-sama join. InsyaAllah program-program kita seterusnya kita pun tunggu bersama-sama tuan-tuan semua, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.